Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi kelas matematik tingkatan 3. Hari ini kita telah masuk bab 9. Okey, berkaitan dengan tajuk garis lurus. Okey, standard kandungan hari ini yang kita akan belajar ialah 9.1. Okey, berkaitan dengan garis lurus. Okey, standard pembelajaran yang kita akan sentuh pada hari ini ialah 9.1.1, membuat perkaitan antara persamaan. Okey, yang ni penting nah persamaan ni. Y sama juga mx tambah c. So inilah persamaan untuk tajuk garis lurus yang kita akan banyak gunalah. Okey, dengan kecerunan dan pintasan Y, dan seterusnya membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus. Okay, saya nak kamu buka buku teks muka surat 216 untuk tajuk yang kita akan belajar hari ini. Okey, yang pertama kamu kena faham persamaan Y sama dengan MX tambah C tu apakah yang terdapat di dalam persamaan tersebut. So di dalam persamaan tersebut ada huruf M, X dan C. Okey. So sebenarnya M di dalam persamaan tersebut ialah kecerunan. Okey, M tu ialah kecerunan. Okey, so bagi garis lurus yang menyambung dua titik. So garis lurus yang menyambung dua titik, dia ada kaitan dengan tajuk koordinat. Okey. So dua titik yang kita nak tentukan kecerunan. Okey, kamu kena kaitkan dengan tajuk koordinat, iaitu dua titik itu ialah okey, X1 nanti kamu tambah X1, Y1 iaitu titik yang pertama, dan X2, Y2 titik yang kedua. Okey. So, untuk menentukan kecerunan iaitu M tadi, kecerunan ni tajuk tingkatan 2 lah. Kalau kamu lupa, kamu buka balik, rujuk balik tingkatan 2. Okey, nota tingkatan 2, buku tingkatan 2 buka balik. So M ialah kecerunan. Okey, so bermakna nak tentukan M. Okey, kita ada dua kaedah. Tu kaedah yang pertama, kita ambil nilai Y. Okey, nilai Y. Okey, Y2 tolak Y1. Kamu tambah dalam nota. Okey. So nak tentukan M ialah sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. So ini satu cara. Ini cara yang pertama nak tentukan kecerunan. Kecerunan tu M lah dah. Bila kamu nampak M tu, kamu kena ingatlah M tu merujuk kepada kecerunan. Atau satu lagi cara, yang kedua, M juga, kita nak cari kecerunan juga, sama dengan negatif. Ni depan ni ada negatif lah ni. Nampak tak ni negatif? So tengok betul-betul. So negatif sama sebenarnya dengan nombor 1. Mesti di atas tu ialah Y. So negatif pintasan Y per pintasan X. So ini cara yang kedua kita nak tentukan kecerunan. So M, bila kamu nampak M, M itu adalah kecerunan. Ini tajuk tingkatan 2. Okey, so yang mana yang lupa, buka balik buku tingkatan 2. Okey, saya harap kamu ada simpan lagi buku tingkatan 2. Okey. So bagi suatu fungsi linear, so apa dia pula fungsi linear? Yang ini tajuk tingkatan 2 juga yang kita belajar dalam graf fungsi. So fungsi linear itu ialah fungsi yang pemboleh ubah dia berkuasa 1. So kalau kamu lihat fungsi ini Y sama dengan MX tambah C, tak ada kuasa apa-apa kan? So itulah dikatakan fungsi linear. So M ialah kecerunan. Okay, yang saya sebut tadi, M tu kecerunan, dan C. Okay, C kat sini ni, yang tambah C ni. C ialah pintasan Y. So M tadi kecerunan, C tu ialah pintasan Y. So kena faham ni, dalam fungsi Y sama juga dengan MX tambah C, ada dua benda yang kamu kena ingat. M itu ialah kecerunan, C itu ialah pintasan Y. Tambah nota kamu. Tulis besar-besar bagi nampak. Okey. So graf untuk fungsi linear, jika fungsi linear ada perkataan linear, maksudnya tidak ada kuasa apa-apa di mana-mana pemboleh ubah. So graf kamu akan jadi garis lurus. Sebab tu tajuk bab 9 ni ialah garis lurus. Kita memang akan tengok graf garis lurus sahaja. Okey.
So, persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Diulang balik. Yang ni persamaan garis lurus ni. Diulang balik. M tu apa dia? Kecerunan. C tu apa dia? Pintasan Y. Tolong ingat. M kecerunan, C pintasan Y. Okey. So, kalau kamu lihat buku teks. Okey, dalam slide tak ada. Kamu rujuk buku teks muka surat 226. Okey, atas sekali tu. Okey. So, saya dah sebut tadi. Masa di tingkatan 2, kita dah belajar berkaitan dengan tajuk graf fungsi. Okey, kita dah belajar melukis graf bagi suatu fungsi linear dan fungsi bukan linear. So, fungsi linear, graf dia ialah graf garis lurus. Fungsi linear, graf garis lurus iaitu rajah 1. Okey, manakala fungsi bukan linear, bila ada perkataan bukan linear, so fungsi kamu tu akan ada kuasa. Kuasa 2, kuasa 3. So, bila fungsi bukan linear, graf kamu akan melengkung. Melengkung macam rajah nombor 2. Okey. Rajah nombor 3. Begitu juga dengan rajah nombor 4. So, kalau graf tu melengkung, tak kira lah melengkung macam mana. Okey. So, graf itu ialah fungsi bukan linear. Jika graf garis lurus seperti rajah 1, itu ialah graf fungsi linear. So, kamu kena buka balik buku, rujuk balik tajuk tingkatan 2 iaitu graf fungsi. So, setiap graf fungsi di atas, yang rajah 1, 2, 3, 4 tu, dilukis berdasarkan suatu fungsi tertentu. Bila kamu nak lukis graf, kamu kena ada fungsi. So, fungsi itulah yang menentukan bentuk-bentuk graf yang kamu lukis. So, fungsi tersebut juga merupakan persamaan bagi bentuk graf berkenaan. Okey. So, ditanya, bolehkah anda bezakan graf fungsi linear dan graf fungsi bukan linear? So, saya dah sebut tadi. Fungsi linear, graf dia garis lurus. Fungsi bukan linear, graf dia adalah melengkung. Okey, melengkung. Itu saja yang membezakan kedua-dua graf, iaitu fungsi linear dan fungsi bukan linear. Okey, boleh faham? So, saya suruh kamu rujuk buku teks tadi, muka surat 226. Yang saya terang tadi ada di buku teks muka surat 226. Okey, so untuk tajuk hari ini, tajuk 9 ni, kita akan fokus untuk graf garis lurus sahaja. Okey. So, ada tambahan lagi nota berkaitan dengan graf. Graf untuk fungsi linear Y sama dengan MX tambah C ialah satu garis lurus. Satu garis lurus, bukan melengkung. Kenapa? Kerana ini adalah fungsi linear. So, kamu nampak dah kat sini, M, X, C tak ada kuasa. Dia maksud bila tak ada kuasa, dia berkuasa 1 lah. Bila kuasa 1, kita tak tulis. So, jadi ini adalah fungsi linear. So, bila fungsi linear, graf kamu akan jadi garis lurus lah. Macam rajah ni. Okay, macam rajah di sebelah kiri ni. Okay. So, graf garis lurus kamu tu ikut situasi lah. Dia nak naik. Dia nak naik ke kanan. Okay, contoh yang nombor 1. Ataupun nak naik ke kiri. Contoh nombor 2. Itu ada kaitan dengan nilai M. Okey, M tu apa? M tu kecerunan. Okey, sekejap kita lihat apakah hubungan antara nilai M dengan bentuk graf. Graf kamu tu nak condong ke mana? Okey. So, kedua, graf untuk fungsi Y sama dengan H. So, yang pertama kita dah tahu, fungsi linear, graf dia garis lurus. So, graf untuk fungsi Y sama dengan H. Okey. So, nanti kita akan tengok contoh, kamu akan faham. Y sama dengan H ialah satu garis lurus yang selari dengan paksi X. Okey, so paksi X yang mana? Paksi X ialah paksi yang saya tambah kat sini dah. Paksi X ialah paksi yang mengufuk kan? Okey. So, kalau graf itu fungsi dia Y sama dengan H, so graf dia akan selari, graf tu garis lurus juga dan dia selari dengan paksi X. So, dia akan jadi, graf tu akan mengufuk lah. Ini. Graf tu akan mengufuk. So, ini graf yang Y sama dengan H. Ingat tu. Y sama dengan H, selari dengan X. Y sama dengan H, selari dengan X. Okey, yang ketiga, graf untuk fungsi X sama dengan H pula. X sama dengan H pula. So, bila X sama dengan H, so, graf itu masih garis lurus dan dia akan selari dengan paksi Y pula. So, bila dia selari dengan paksi Y, dia akan, kedudukan dia akan apa? Mencancang. Okey, so graf dia macam ni lah. Mencancang.
So, graf bila kamu nampak mencancang, graf ni ialah X sama dengan H. X sama dengan H. Sorry. Okey. So, hafal sikit lah. Fungsi linear, graf garis lurus. Okey, graf garis lurus kamu menyerong. Okey, sending macam rajah sebelah kiri ni. Okey, jika graf itu ialah Y sama dengan H, graf kamu akan selari dengan paksi X. Jika graf itu fungsi dia ialah X sama dengan H pula, so dia akan selari dengan paksi Y. So dia terbalik. Faham tak maksud terbalik? Songsang. Yang ni Y kan? Depan ni Y. So bila Y selari dengan X, selari dengan X. Okey. Bila depan ni X, dia selari dengan Y. Dia terbalik. Senang je nak hafal. Nah. Y sama dengan H, selari dengan X. X sama dengan H, selari dengan Y. So, dia song sangat. Okay, dia song sangat. Okay. So, bila kita kaitkan dengan nombor 1 tadi, graf untuk fungsi linear. Okay, nombor 1 ni, graf dia macam ni lah. Okay. So, hubungan nilai M. M tu apa? Kecerunan lah. Yang saya sebut tadi, nota yang awal tadi. So, hubungan M dengan bentuk graf garis lurus. So, kamu boleh tahu dah sebenarnya. Nilai M tu akan mempengaruhi bentuk graf garis lurus kamu. So, yang pertama, situasi yang pertama, sekiranya M iaitu kecerunan lebih besar daripada sifar. Maksudnya nilai positif lah. Okay, M tu kecerunan kamu yang kamu cari tu nilai dia lebih daripada sifar. Bermakna dia lebih besar daripada sifar. Nilai dia positif. Nilai dia akan jadi positif. Okay. So, bila nilai M kamu adalah positif, so graf kamu akan jadi bentuk yang di bawah ni. Dia naik ke sana. Okey. Soalan boleh keluar ni kertas 1. Kertas 1 dia tanya. Kertas 1 bahagian A lah objektif. Boleh juga bahagian B. Itu soalan padankan, tandakan tik. Okey. So, yang kedua, situasi yang kedua, sekiranya M, kecerunan kamu kurang daripada sifar. So, apabila kurang daripada sifar, bermakna nilai M kamu akan jadi negatif lah. Okey. So, jika nilai M kamu ialah negatif, okey, graf kamu akan jadi macam mana pula? Okey, akan jadi, dia lurus juga. Cuma lurus dia, dia belah sana. So, tolong beza kedua-dua bentuk graf ini. Kedua-dua bentuk graf ini bergantung kepada nilai M yang kamu cari. M tu ialah kecerunan. Okey, so di bawah ni, dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C tadi, okey, perkali bagi Y. Perkali bagi Y, itu yang depan ni. Okey, yang perkara rumus ni. So, perkali dia mesti positif 1. Ni, Y. Y tu bermakna 1Y. Sebab tu kita tak tulis. Dan mesti positif. Mesti positif. Nah, so, dia tak boleh negatif. So, kalau dia negatif, kamu kena jadikan dia positif. Adalah cara-cara dia. Kena ingat balik lah. Macam mana kita nak tukar jadi negatif jadi positif. So, kena ingat. Dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C, perkali untuk Y mesti positif 1. Sebab tu kita tak tulis. Y tu sebenarnya ialah 1Y. Okay, kita teruskan dengan contoh. So, dia mesti positif. Contoh, kita nak tentukan kecerunan dan pintasan Y. Bagi garis lurus, Y sama dengan 2X tambah 9. Dan yang kedua iaitu B, 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. So, bila kita nak tentukan kecerunan dan pintasan Y, kita kena kaitkan dengan fungsi yang kita belajar tadi lah. Y sama dengan MX tambah C. So, kecerunan ni kita nak cari nilai M. Pintasan Y ni kita nak cari nilai C. Okey, boleh? Okey, so bagi garis lurus, Y sama dengan 2X tambah 9. So, kita tengok yang pertama dulu, yang A. Fungsi yang diberi ialah Y sama dengan 2X tambah 9. So, kamu bandingkan dengan fungsi yang kita dah belajar. Ini fungsi yang kita dah belajar tadi. Okey, fungsi dalam garis lurus. Fungsi ni sama untuk garis lurus, tak bertukar. Y sama dengan MX tambah C. So, kalau kamu bandingkan, kamu nampak di sini. Sini Y, sini pun Y. Okey, dah sama. Perkalinya 1. So, dekat sini, 2X. So, 2X ni sebenarnya, M tu ialah nilai dia 2 lah. Betul tak? So, sini 9. Sini C. So, bermakna nilai C ialah 9 lah. Jadi, M sama juga dengan 2. C sama dengan 9.
So, M tu kecerunan, C tu pintasan Y, iaitu 9. Soalan ni mudah sebab fungsi yang diberi ni adalah sama dengan fungsi Y sama dengan MX tambah C. Nah, kedudukannya semua sama. Y perkali 1, nilai M ada, nilai C pun ada. So, kamu terus tulis jawapan. M iaitu kecerunan dia 2. Sebab dalam fungsi ni 2X. So, 2 tu adalah M. Dan C tu ialah 9. Yang belakang tu. Yang belakang sekali tu. Sebab dia sama. Fungsi dia sama dengan fungsi dalam garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Tak ada masalah. Terus dapat jawapan. Okey. Yang ada pengiraan ialah kamu lihat contoh B. Okey. Contoh B. Okey, contoh B, fungsi yang diberi ialah 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Okey. So, kalau kamu lihat dekat sini, kamu bandingkan dengan fungsi Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, yang awal sekali pun Y. Y sepatutnya perkali dia 1. So, dekat sini Y perkali dia 3. So, kita tak boleh terus dapat jawapan. Kita tak boleh ambil M tu adalah negatif 2. C tu 12. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab perkali Y tu bukan 1. So, kita kena tukar dulu. Kita kena buat pengiraan supaya perkali Y jadi 1. Baru dapat jawapan. So, langkah yang pertama, kamu tulis dulu 3Y sama juga dengan negatif 2X tambah 12. Okey. So, langkah yang pertama, 3Y ni kita nak jadikan Y. Nak jadikan 1Y. So, 3 dengan Y operasi darab. So, bila kita nak jadikan 1Y, kita kena bahagilah dengan apa? 3 bahagi dengan 3 lah. Dapatlah Y. Betul tak? So, bila yang belah kiri bahagi dengan 3, yang belah kanan 2 ni pun kena bahagi dengan 3. Semua term. Okey, semua sebutan selepas tanda sama dengan pun kena bahagi dengan 3. Sebab ini persamaan. So, bila persamaan kena adil. Belah kiri bahagi 3, belah kanan. Maksudnya, sebelah kiri tanda sama dengan bahagi dengan 3, sebelah kanan tanda sama dengan pun kena bahagi dengan 3. Barulah adil. Okey, so bila kamu dah bahagi dengan 3, potong-potong, tinggal 1. So, negatif 2 bahagi 3 tak boleh potong. Tak boleh kecilkan. 12 dengan 3 boleh bahagi, dapat 4. So, persamaan yang setelah kita bahagi, setelah kita kecilkan ialah Y sama dengan negatif 2X per 3. Ambil baliklah. So, negatif 2X bahagi dengan 3. Dan belakang ialah tambah 4. So, nampak? Dah sama dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nampak? Y dah tak ada perkali. Y tu perkali dia dah jadi 1. So, barulah kamu boleh dapat jawapan iaitu M dia ialah apa? M dia apa? M dia ialah okey, negatif 2 per 3 lah. X tak payah tulis tau. Ambil nombor saja. Negatif 2 per 3. M dia negatif 2 per 3. C yang mana? C ialah 4. So, jawapannya kecerunan. M tadi kecerunan kan? So, kecerunan dia ialah kecerunan. Okey, sama juga dengan negatif 2 per 3. Okey, negatif 2 per 3. Dan pintasan Y dia ialah okey, pintasan Y ialah 4. So, kena tengok nanti soalan. Sekiranya tak sama seperti persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, kamu kena bagi sama dulu. Maksud bagi sama, selalunya perkali Y tu. Pastikan perkali Y ialah positif 1. So, tak semestinya soalan tu kamu boleh terus dapat jawapan macam contoh A. Ada yang kamu kena buat pengiraan. Okey. Okey, kita dah sampai ke contoh yang kedua. Okey, yang ini untuk graf yang selari dengan paksi X atau selari dengan paksi Y. Rujuk balik nota tadi kan. Dalam nota saya dah sebut. Graf tu dia boleh menyerong
Kalau menyerong, dia adalah fungsi Y sama dengan MX tambah C. Okey, kalau dia selari dengan paksi X, kenapa? Kalau dia selari dengan paksi Y pula, apakah fungsi yang terlibat? Okey, saya dah suruh hafal tadi kan? Okey, nyatakan nilai H bagi graf garis lurus di bawah. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. So, nilai H tu, kita boleh rujuk nilai pada paksi Y atau paksi X. Sekiranya graf tu selari dengan paksi X, nilai H kita tengok di paksi Y. Sekiranya graf tersebut selari dengan paksi Y, so kita nak tahu nilai H, kita lihat di paksi X. So dia songsangan songsangan. Okey. So kalau kita tengok contoh A. Okey, contoh A, graf ni selari dengan paksi apa? Ni, graf ni. Ni yang garis merah ni. So graf ni selari dengan paksi X. Betul tak? Dia mengufuk. So, bermakna nilai dia kita lihat di paksi Y. Bila dia selari dengan paksi X, nilai H kita lihat di paksi Y. So, kamu lihat di paksi Y, dia bersilang dekat mana? So, dekat 6 lah. Nampak tak ni? Titik ni. Titik yang pertama ni negatif 26. Negatif 26 ni, negatif 2 tu X. 6 tu Y. Sifar 6 ni, X tu adalah sifar tu X, 6 tu Y. P ni, 36 ni, 3 ni X, 6 tu Y. So, nampak? Nilai Y semua adalah 6. Jadi, jawapan dia, nilai H sama dengan 6. Kerana, alasan kan? Kerana garis lurus Y sama dengan 6, berjarak 6 unit dari paksi X. Dia terkalih. So, dia berjarak 6 unit ni. Daripada paksi X, nak pi ke graf ni, nak pi ke graf atas ni, jarak dia ialah 6 unit. Itu alasan kamu. Ataupun justifikasi tentang jawapan kamu lah. Okey. Rajah B pula. Okey, kamu lihat graf ni, dia mencancang, betul tak? So, bila dia mencancang, nilai dia ialah H tu kamu nak tahu bila mencancang selari dengan paksi Y. So, bila kita nak tahu nilai H, kita kena tengok pada paksi X. Okay. So, kamu lihat kat sini titik Q. X dia 4, Y dia sifar. Titik yang kedua ni, X dia ialah 4, Y dia pun 4. Okay, titik P, X 4, Y 8. Okay. Bermakna nampak nilai X semua, ataupun kamu lihat dekat sini, kalau kamu panjangkan graf ni, bermakna graf ini memotong di paksi X pada nilai 4. Jadi nilai H sama dengan 4 kerana garis lurus X sama dengan 4. Kat sini X pula sama dengan 4. Dia selari dengan Y tapi nilai dia X sama dengan 4. Apabila dia selari dengan X, nilai dia akan jadi Y sama dengan apa? Boleh tak? Tolong tengok balik contoh ni, fahamkan. Dia adalah songsangan. Apabila dia selari dengan X, nilai yang kita lihat pada paksi Y. Apabila dia selari dengan Y, nilai yang kita lihat pada paksi X. So, kerana garis lurus X sama dengan 4 sentiasa berjarak 4 unit. Okay, 4 unit dari paksi Y. So, kamu lihat ni graf ni. Graf ni nak bertemu dengan paksi Y di sebelah kiri ni. Jarak dia ialah 4 unit. Okey, nampak? So, fahamkan betul-betul. Kalau tak faham, ulang balik tengok video ni. Ulang balik tengok video dan semua catatan saya dalam rajah. Okey, sampai di sini saja kelas kita untuk pagi ini. Okey, saya nak kamu siapkan uji minda 9.1A. Okey, buku teks muka surat 230. Okey, siapkan semua latihan. Okey, tajuk ni mungkin agak susah untuk kamu faham pada awalnya sebab dia ada melibatkan fungsi. Jadi, jika kamu tak faham, tolong rujuk balik video saya. Okey, boleh lihat berkali-kali. Okey, dan catat semua nota termasuk nota-nota tambahan. Okey, so saya nak kamu buat uji minda 9.1A buku teks muka surat 230. Okey, buat semua soalan. Dan kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Okey, selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.